عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli Fasa Surau, tuan-tuan, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya pada malam ini, kita sambung kitab kita Penawar Hati, ya, muka surat 58. Sambungan pasal yang kelima, masih lagi terbincang pasal yang kelima mengenai tentang penyakit hati, kikir ataupun bakhil ataupun kedekut dan kasih kepada harta, tak mau membelanjakan hartanya ke jalan Allah SWT. Ya, itu kita sambung. Baik, telah lalu, ya, kalau kita ada harta, ada ujian dekat situ. 3 kebinasaan bila harta lebih daripada kadar yang memadai. Maksudnya kalau kita jadi orang kaya, bukan tak boleh jadi orang kaya. Sila orang kaya, jadi orang kaya, banyak harta, lebih daripada keperluan, tapi kena jaga 3 perkara. Sebab, ya, apabila harta itu lebih daripada kadar keperluan, ya, yang memadai, maka padanya ada 3 kebinasaan. 1, dia menyeru kepada berbuat maksiat. Jadi bila ada harta senang nak buat maksiat, itu kena jagalah. Tapi kalau kita tak buat maksiat, ada harta tak ada masalah. Jadi tak dilarang lah nak kaya kan. Jaga. Itu yang dalam Quran disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu menjadi ujian pada kamu. Jadi bila ada harta, jaga. Jangan sampai mudah berbuat maksiat pasal ada harta. Jaga. Yang kedua, ada harta lebih, kaya, menyeru kepada bersedap-sedap, berseronok-seronok dengan segala yang dibenarkan dalam agama. Ya, kita tak boleh enjoy itu, tak boleh. Itu nanti melalaikan dan melupakan kita dalam tanggungjawab kehidupan sebab ada harta. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ia akan melalaikan kita daripada mengingati Allah SWT. Jadi bahayanya ada harta tu, ya, jadi lalai dengan pemberi harta. Tapi kalau ada harta, makin dekat dengan Allah, makin rapat dengan Allah SWT, itu tak ada masalah. Jadi 3 ni kena jaga. Ya, itu yang dipermankan oleh Allah SWT dalam surah Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurutumul maqabir. Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti, kebajikan, taat pada Allah SWT oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak dan pangkat dan pengaruh. Ya, takasur. Hatta zurutumul maqabir, sehingga sampai, ya, kepada kamu diusung ke perkuburan. Baik, kita dah baca sagat itu dulu. Yakni hingga kamu mati dan hingga kamu ditanam di dalam kubur, masih lagi dipengaruhi oleh banyak harta. Lalai. Tapi kalau ingat, makin ada harta makin diingat, makin ada harta makin diingat. Tak dilarang kaya dalam Islam. Cuma dalam tasawuf, kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf yang panjang-panjang tu, antaranya Ihya Ulumuddin misalnya, ya, Syarus Salikin, ataupun Muhtasar Ihya yang dikarang oleh Al-Ghazali. Mana lebih baik orang fakir miskin yang tak cukup keperluan dia, yang qanaah,
yang berpada dengan ada, ya, reda dengan ketentuan Allah SWT, dengan orang kaya yang banyak harta tapi dia bersyukur. Dibelanjakan hartanya baik, dia tak kedekut, dia tak bakhil. Jadi dah dibincang oleh ulama berdasarkan beberapa hujah dan hadis, orang fakir miskin yang sabar dan rida dan qanaah itu lebih tinggi pangkatnya daripada orang kaya yang bersyukur, yang bagus menolong orang banyak. Itu pandangan tasawuf. Pandangan kita, orang kaya lagi baik, dia banyak kenalan, banyak ditolong dia. Tapi pada tasawuf, dia orang yang kurang itu lagi tinggi dia punya derajat di sisi Allah. Tapi orang yang fakir, yang qanaah tadilah, yang sabar dia, yang reda dengan keadaannya, banding dengan orang kaya yang syukur, yang banyak harta, dia guna hartanya baik, banyak tolong orang, banyak fisabilillah, ibn macam-macam tu, lebih baik orang fakir tadi. Apa sebab? Sebab amal ibadat orang fakir, subhanallah sebiji, dibanding dengan subhanallah orang kaya, beratus kali ganda besar subhanallah si fakir daripada orang kaya. Itu kita tak nampak. Kita nampaknya, oh orang kaya lagi baiklah, kenalan banyak, peminat banyak, luarannya bagus, tapi hakikatnya lebih lagi orang fakir. Itu kalau dibanding. Tapi jangan pula bila begitu, tak boleh kaya kau Ustaz. Boleh, cuma begitu tadilah. Orang kaya pergi jemaah ke masjid naik kereta. Orang fakir berjemaah juga masjid jalan kaki. Besar lagi yang jalan kaki ni naik kereta tu. Lepas tu dalam hadis pula, orang kaya yang masuk surga dengan orang fakir yang juga ahli surga, lebih dulu orang miskin masuk surga setengah hari. Setengah hari di dunia, setengah hari di akhirat, 250 tahun. 250 tahun orang fakir menikmati surga, orang kaya masih lagi kira harta dia. Betul tu, semua kira-kira tu betul, lulus semua, tapi lambatlah. Macam Allahu Akbar. Jadi itu pertimbangan lah. Maksudnya, kalau Allah tentukan kita fakir, tak berkecukupan, bukan sebab tak bekerja, tak berusaha, itu yang ditentukan oleh Allah Taala rezeki kita, sabar, reda, qanaah kita memada dengan apa yang ada, tenang. Itu hebat. Itu maknanya Allah nak pilihkan orang yang hebat. Jangan marah pula, aku tak dibagi kaya, orang lain bagi kaya. Jangan tanya. Itu ketentuan Allah Taala. Tapi bila kaya pula, janganlah pula kedekut. Janganlah bakhil pula. Baik. Jadi takrif bakhil tu macam mana? Ketahuilah bahawa makna kikir, makna bakhil itu menegah apa yang diwajibkan oleh syarak. Kalau kita tak keluarkan yang wajib, itu baru dinamakan dia bakhil. Kalau tak keluarkan yang sunat-sunat, itu jangan kata bakhil. Belum lagi, itu boleh jadi dia ada keutamaan dia aula, laqaba aula, mungkin ada lagi atau yang kalau dia ada harta kelebihan lah. Kalau dia tak tunaikan kewajipan yang diwajibkan oleh syarak, nafkah diri sendiri, nafkah anak isteri, nafkah orang di bawah jagaan dia. Kalau ayah dia, mak dia dah uzur apa semua di bawah jagaan dia, dia kena jaga nafkah. Kalau tak bagi itu baru dinamakan dia bakhil. Kalau tak belanja yang sunat-sunat aja, itu belum lagi namanya bakhil. Seperti zakat misalnya, itu wajib. Dan nafkah isteri, orang di bawah jagaannya, kalau tak ditunaikan, itu wajib, itu baru nampak bakhil. Kalau tak derma aja, itu belum lagi. Jangan dikatakan bila orang tak dermanya bakhil. Wajib bakhil, jangan. Yang wajib dia dah tunaikan, dia okey lah. Yang lebih daripada keperluan, kalau dia kaya, itu terpulang pada dia. Cuma kalau dia menderma, kalau dia menyumbang, namanya dia adalah orang pemurah. Tapi jangan dikatakan bakhil pula. Baik, ada kawan-kawan saya disebutlah, Ustaz Allah katanya, saya nak kutip derma pun bukan main, susah di kampung saya ini. Itu derma yang sunat, jangan dikatakan bakhil. Mungkin dia ada aula, laqaba aula, dia tak derma pada tabung yang orang ramai, dia ada lagi kewajipan yang keutamaan. Jadi jangan didakwa dia bakhil.
Tapi kalau tak keluar zakat, tak bagi nafkah kewajipan dia, itu baru dinamakan bakhil. Atau dia tak belanjakan atau dia tak belanjakan harta, ni kelelakian ataupun muruah. Dia tak belanja untuk menutup mulut orang, jaga maruah dia. Muruah ni maknanya kelelakian ni maruah dia lah. Orang jatuhkan maruah dia, apalah awak ni. Dia tak belanjakan itu. Tak buat itu, tak belanja harta, ditahan dia, seperti harta yang diberikan kepada penyair kerana menegah cercaannya. Kalau dulu namanya penyair, kalau sekarang ni kadang jadi buah mulut orang lah. Kalau jadi buah mulut orang, dia kata bakhil, kedekut dan sebagainya. Apa semua. Padahal dia kewajipan semua ditunaikan. Yang kita nampak tu dia tak yang sunat-sunat je. Contohnya lah, dia nak menutup orang, menutup mulut orang yang menjatuhkan maruah dia. Dia tak belanjakan duit kepada itu. Apa itu tak dikatakan bakhil. Dia mungkin ada benda-benda yang lain. Itu maksudnya. Kalau dia tak keluar zakat yang wajib, baru nama bakhil. Kalau tak beri nafkah isteri, baru nama bakhil. Ataupun dia menahan harta untuk menahan menjatuhkan maruah pribadi dia. Kalau istilah ni, kalau dulu orang penyair ni, kalau dulu orang-orang Arab tu dia timbul pantun lah, timbul sajak, timbul apa semua tu memerli dan mencaci dia. Dia tak keluarkan harta untuk menutup orang tu. Jangan dikatakan dia bakhil. Mungkin dia ada yang lain-lain dibuat dia. Sebab kalau orang pemurah, kalau tak ada apa-apa pun dibuat jamuan. Tuan-tuan datang rumah saya, jamuan kesyukuran. Kalau dia tak buat itu, jangan katakan bakhil. Langsung tak pernah panggil orang. Jangan. Yang wajib ditunaikan sudah cukup lah. Maka mereka yang tiada memberi kepada istrinya sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib tidak dinamakan fikir. Katakanlah nafkah wajib dah cukup, tapi nak bagi lebih, keperluan dah cukup. Isteri nak ajak sekali-sekali bang, pergilah restoran makan, tak payahlah dia. Jangan kata yang itu bakhil, jangan. Itu untuk lebih, yang keperluan dah cukup dah, tapi isteri nak lebih sikit, dia tak bagi, itu tidak namakan bakhil. Mungkin ini keutamaan kamu bukan nomor 1. Ada lagi nomor 1 yang tinggi, ini mungkin nomor 10. Nanti kalau habis 9 tu barulah. Jadi jangan dikatakan bakhil. Sebab yang wajib tu dah selesai. Cuma memberi kepada isterinya sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, jangan dikatakan bakhil. Tiada dinamakan dia kikir, jangan namakan dia kikir. Ataupun dan pangkat pemurah itu memberi barangan yang lebih atas yang wajib. Cuma kalau dia mau belanja, dia pemurah lah. Tapi tak ada timbul bakhil pula. Bila dia belanja, namanya baguslah pemurah. Tapi kalau dia tak nak belanja, yang lebih pada keperluan harian tu, nak yang sedap-sedap, jangan kata bakhil. Tak boleh. Dia ada batas-batas dia. Yang lebih atas yang wajib pada syarak. Dan pada muruah tadi. Tadi kan ada orang menjatuhkan maruah dia. Orang jadikan buah mulut dia apalah pagi. Dia tak nak jamu orang apa semua. Tapi yang sunat-sunat bukan yang wajib, jangan dikatakan dia bakhil. Mungkin dia ada keperluan yang lain, kita tak tahu. So kalau dalam Quran, aula laqafa aula, summa aula laqafa aula. Ada kategori-kategori. Mungkin tak sampai lagi dalam bab tu. Itu tadi. Walaupun dia jadi buah mulut orang macam-macam, patutnya tu jadi buah mulut orang tu karena tampunglah dengan panggil dia ramai-ramai apa jamu dan sebagainya. Tapi dia tak buat. Jangan dikatakan bakhil lah pagi ni. Jangan. Dia ada yang keutamaan. Yang bakhil tu yang wajib-wajib, yang perlu dia tak tunaikan, itu baru namanya bakhil. Yang sunat kan terpulang pada dia. Tak ada asnaf, tak ada apa semua, kemana dia nak bagi, terpulang pada dia. Baik. Itu tuan-tuan ukuran bakhil tu. Tak tunai kewajipan. Kalau tak tunai lebih daripada keperluan yang sedap-sedap, yang baik-baik, itu jangan dinamakan bakhil. Mungkin orang tu berhati-hati. Mungkin orang tu berjaga-jaga.
Mungkin orang tu dia tak sembarang nak keluarkan dia punya perbelanjaan, dia tahu nanti macam-macam dan sebagainya, yang lain-lain. Jadi kita jangan dakwah. Ya, tak boleh macam tu. Baik, kalau begitulah kikir itu sifat tak baik. Bakhil itu sifat tak baik, sifat mazmumah. Macam mana nak ubat kita supaya jangan kikir? Jangan pula bila kikir ni tak baik, tak boleh pula ada harta, tak boleh pula ada kaya, tak boleh juga macam tu. Itu rezeki ketentuan Allah SWT beri pada kita. Kalau diberikan kaya, tunaikan kekayaan itu yang wajib-wajib. Kemudian barulah yang lain-lain itu, yang sunat-sunat yang lebih itu. Jadi bila ada harta, orang miskin memang tak adalah kikir, sebab dia keperluan kewajipan dia pun tak cukup. Ni kita orang kaya ni keperluan lebih daripada yang kita perlukan, ada lebih itu. Itu macam mana supaya jangan kikir? Yang tadi wajib tu kena tunailah semua itu, jangan sampai pada kikir. Jadi nak mengelakkan jangan kikir, jangan bakhil tu apa dia? Ubat bagi kikir itu, bakhil itu terdiri daripada dua, pengetahuan dan tindakan. Kita kena tahu. Yang kedua, tindakan. Tahu maknanya kena amal. Ya. Ada dua. Apa dia pengetahuan? Adapun pengetahuan tu ialah bila kita bakhil, engkau mengetahui adanya siksaan di negeri akhirat dan ada celaan manusia di dalam dunia. Kalau kita bakhil, tak tunaikan kewajipan yang perlu-perlu tadi, maka di akhirat kita kena siksa. Itu yang dalam hadis ada sebutkan, dalam Quran pun ada sebut, saya tawakuna, akan dikalungkan kebakhilan kamu nanti di leher kamu. Ma bakhilu, apa-apa yang kamu bakhil di dunia itu tersiksa di hari akhirat. Dan juga ya celaan manusia di dalam dunia. Di dunia pun orang tak suka kalau kita tak tunaikan kewajipan ni. Bakhil kita dengan kebajikan yang ditentukan oleh Allah SWT. Satu, kita kena tahu. Yang kedua, dan engkau mengetahui bahawa harta itu tiada turut bersama ke dalam kubur. Harta yang kita simpan, yang kita bakhilkan, tak nak kita keluarkan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah SWT itu, dia tak ikut kita dalam kubur. Dan hanya saja yang menyertaimu ke dalam kubur itu segala amalanmu yang baik dan amalan yang jahat. Yang baik itu seperti bersedekah. Yang jahat itu bila kita, yang baik itu bila kita bersedekah. Itu ikut ke kubur dia amal tu. Harta tu tak ikut dah dia. Dan yang tak baik itu ikut juga kalau kita kikir tak tunaikan kewajipan. Dia tak ikut. Ada di dunia dia harta itu. Kita yang dalam kubur. Atau dalam pepatah. Tiga perkara mengiringi kita ke perkuburan. Satu saja yang ikut dalam kubur, dua balik. Yang ikut amal, yang balik harta, yang balik keluarga. Balik semua. Itu kena tahulah. Dan segala harta itu milik Allah SWT. Ingat, harta yang kita miliki, yang kita ada itu kurniaan Allah. Itu hak Allah SWT, milik Allah SWT. Kita diamanahkan untuk mengurus mentadbir saja. Apa yang Allah amanahkan pada kita, uruskan. Yang wajib itu kena tunai. Kemudian kalau kamu nak baik pula, nak jadi pemurah, itu yang lebih pada yang wajib itu baru kamu laksanakan. Tapi bila tak tunai yang itu, jangan dikatakan bakhil lagi. Dia dah tunai yang wajib tu, kira okey dah tu. Cuma dia tak pemurah saja. Tak ada kelebihan. Jadi, segala harta tu milik Allah Ta'ala. Dan ia memberikannya kepadamu supaya engkau membelanjakannya pada pekerjaanmu yang berfaedah. Untuk hidup kamu di dunia dan hidup kamu di akhirat. Allah beri itu. Itu jadi orang kaya tu. Banyak dia punya peluang, banyak dia punya jalan, banyak dia punya ruang-ruang untuk dia menjadikan bekal di akhirat dan kekayaan dia. Tapi kalau dibanding dengan orang fakir miskin tadi, hebat lagi fakir miskin tu. Sebab amal dia lebih berganda daripada orang kaya. Sebab dia susah boleh buat. Orang kaya boleh buat, wajarlah sebab dia senangkan. Begitu. Baik, itu yang kedua kena tahu. Yang ketiga, dan engkau mengetahui bahawa menahan harta itu, tak dibelanjakan itu, jika kerana hendak bersedap-sedap dengannya pada keinginan. Tahu, kalau pada itu tak boleh dilarang. Apa kan kita nak enjoy, nak hidup ni kira
Ambut. Ya, bersedap-sedap dengannya, dengan harta pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Itu kena tahu. Memanglah sedap kita harus harta kita halal. Kita makan boleh, tapi lebih daripada keperluan tak jadi ibadat. Habis di dunia saja. Yang wajib-wajib itu jadi, ya, yang keperluan itu ditunaikan. Maka dia itu tidak bakhil. Tapi lebihnya itu dia nak bersedap-sedap untuk di dunia, dibenarkan. Tapi itu tidak jadi ibadat, tak sampai pada akhirat. Tapi kalau yang lebih itu dibelanjakan ke jalan Allah SWT, itu baru jadi simpanan di hari akhirat. Atau kena tahu tu, ada harta lebih daripada keperluan, bersedap-sedap dengannya pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Padahal kalau kita belanjakan ke jalan Allah cara sunat tu tadi, pahalanya lagi sedap daripada pahala di dunia yang kita dapat tu. Bersedap-sedap boleh, tapi akhirat tak dapat, walaupun tak berdosa. Itu kena tahu. Tapi kalau kita belanjakan ke jalan Allah SWT, di akhirat tu lagi hebat. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Kalau kita ikutkan kehendak kita nak makan, nak sedap. Ya, ada harta boleh, halal, tapi habis di dunia sajalah. Tak ada kira-kira untuk jadi ibadat. Itu macam binatang. Dan membelanjakan harta pada ketaatan itu tabiat mereka yang berakal. Tapi bila kita ada harta lebih daripada keperluan kewajipan, kita belanjakan untuk kebaikan, itu tabiat orang beriman, orang berakal. Baik, itu kena tahu bandingannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu dunia kita ni lah. Boleh, pasal itu halal harta kita, pakailah. Boleh, harus dibenarkan, halal. Tapi untuk simpanan akhirat tak ada. Tapi kalau kita belanja ke jalan Allah yang lebih daripada keperluan itu untuk simpanan di hari akhirat. Adapun yang kewajipan kita bagi nafkah anak isteri kita, itu memang jadi ibadat dah, sebab itu kewajipan. Dan jika ia menahan pula harta itu, dan dia menegah pula harta itu, ditahan, dia tak belanjakan, disimpan kerana dicadang untuk anak pula. Boleh tak? Nanti bila mati biar senang anak semua. Macam mana? Itu kena tahu juga tu. Maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Memang niatnya baik, meninggalkan anak dengan kebaikan, dan ia datang kepada Tuhannya dengan kejahatan. Dengan anak memanglah kita ada khidmat, tapi dengan Allah SWT tak dibelanjakan ke jalan Allah SWT, harta tu disimpan je begitu, maka dengan Allah tu kan lagi besar dia punya kebaikan daripada kita simpan harta ni untuk anak-anak. Untuk anak-anak ni tuan-tuan, bila kita mati, dia memang waris pada dia lah. Jadi kalau begitu kita ada banyak harta dengan anak-anak kita, mana jangan tunggu kita mati, atau hidup tu bagi pada dia. Ni, membelanjakan harta ni. Jadi kita dah belanjakan, itu dah ke jalan Allah SWT dah tu. Jangan tunggu kita mati, bila kita mati itu memanglah jadi anak jadi waris pusaka kita. Ada harta bagi pada anak masa hidup ni. Baik kita, keperluan kita je. Boleh tak tuan-tuan macam tu? Itu kena ada ilmu, kita kena tahu tu. Kalau kita simpan harta untuk anak-anak kita, memang bagus bagi anak itu. Tapi kalau kita belanja ke jalan Allah kan lagi besar. Untuk akhirat dah tersimpan dah. Kalau yang di dunia ni belum tahu. Kalau anak tu ingat nanti, dia ingat ayah, mak, bapak dia. Boleh, kalau dia lupa. Jadi jangan ingat yang itu, ingat yang lupa tu. Yang daripada Allah tu dah menunggu lagi besar. Jadi kalau ada harta tuan-tuan, tak payah nak tunggu bila aku mati nanti, ini kamu waris. Itu memang dah ada dalam Quran dah. Anak bagi masa hidup tu. Bila bagi tu mana hadiah kita ke, sedekah kita ke, bagi semua. Jadi tak payah tunggu kita mati. Atau jadi kena tahu. Dan jika ia menahan dan ia menegah harta atau menyimpan harta kerana dicadang nanti bila dia mati untuk anak-anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anak itu dengan kebaikan. Betul lah kebaikan, tapi kena ingat dia bertemu dengan Allah SWT nanti kosong. Pasal dia belum bagi lagi harta tu. Dan memang harta tu memang untuk orang hidup. Tapi kalau dia dah bagi dulu, dia dah ada, dah tercatat dah. Dia bantu anak dia, dibantu keluarga dia. Oleh sebab tuan-tuan dalam Quran tu, kalau nak mengurus harta ni,
sebut wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Berikan harta kamu yang kamu sayang pertama kerabat dulu. Kerabat. Kerabat yang dekat siapa? Mungkin mak, ayah yang susah, mak cik, pak cik, anak-anak yang apa semua yang memerlukan tu bagi keluarga, zawil qurba. Baru wal yatama, baru anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Wabnis sabil, baru wafi sabilillah. Fi sabilillah baru wabnis sabil. Tu urusan harta tu kena. Dia aturnya tu kena. Jadi tak payah nak tunggu simpan nanti aku mati biar anakku senang dia faraid banyak ada. Jangan simpan tu untuk dia lah nanti kita tak ada. Tapi kalau kita bagi masa kita hidup tu kita dah ada simpanan dah di hari akhirat. Arti yang daripada Allah tu lagi besar. Ambo. Maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya tu dengan kebaikan. Betul? Ia datang pula bertemu dengan Allah SWT dengan kejahatan. Apa kejahatan? Kosong. Pasal harta ditinggal. Belum lagi diperaid oleh anak itu. Yang peraid dah. Itu memang dah Allah beritahu dah. Maka ini sehabis-habis bodoh. Kerana dia menyenangkan orang lain dan memberi mudarat kepada diri sendiri. Menyenangkan orang lain. Maksudnya orang yang tinggal itulah senang. Diri dia tak ada bekal di hari akhirat. Allahu Akbar. Baik. Itu ubat supaya kita jangan bakhil. Ya, kita mau membelanjakan harta kita kepada perkara-perkara yang diperlukan, khasnya yang wajib, zakat dan yang wajib di bawah jagaan kita. Satu, ilmu. Kena ada ilmu tahu. 3 perkara tu. Ya, siksaan, ya. Lepas tu kalau kita ikutkan hawa nafsu itu merugikan kita. Kalau kita simpan juga untuk orang yang hidup, memang untuk orang yang hidup itu dah memang ada dah dalam Quran pembahagian faraid dan sebagainya. Tapi kalau kita belanjakan masa hidup itu bagi terus amanah dah ada pada kita. Itu ilmu. Yang kedua, tindakan kita apa dia? Supaya kita jangan bakhil dengan harta ni. Satu, engkau memberati dan menggagahi dirimu pada memberi dan pada murah hati. Cuba lawan diri kita tu. Berati kita, gagahi diri kita, mau memberi, ya, dan bermurah hati pada siapa saja. Jadi tidak jadi bakhil lah. Itu dalam hadis yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan atas tu lebih baik dari tangan bawah. Orang suka memberi je. Lawan kehendak tu. Nafsu kita memang sayang dengan harta tu, tapi kita lawan. Pasal ni lebih daripada keperluan. Kalau yang keperluan tu memang kita dah ada dah keperluan kita, anak isteri kita. Itu yang cukup ni, yang lebih ni. Mana kita nak belanjakan tu? Lawan tu hati kita tu. Atau ubat dia. Tindakan kita. Yang keduanya, engkau sentiasa memperbuat yang demikian itu hingga amalan murah hati itu menjadi adat bagimu. Dibiasakan. Biasakan kita menyumbang. Bukan biasa kita menunggu pemberian orang. Biar kita biasakan kita memberi. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan atas lebih baik tangan bawah. Biasakan kita tangan atas. Allahu Akbar. Baik. Saya budak-budak saya lah kan. Itu yang kami baru aja pergi lawatan ke Pulau Riau. Kita dah bayar pakej dengan makan apa semua kan. Bila balik tu, makan tengah hari tu pakej tak tanggung lagi dah. Tapi anak-anak buah kita yang dah kita bagi faham tu, dia kata, yalah, kita nak bayar dia kata tak usah. Kira beres dah di berdua tu tanggung. Yang seorang yang pesarah di KK tu, pesarah di Universiti Kota Kinabalu Sabah. Yang seorang di pejabat Peguam Negara tu, doktor itu. Dia kata, ini kami Ustaz, kami nak belanja Ustaz. Pasal kita meja tu saya ajak, mari kita semua. Kawan, penuhkan meja. Kadang saya nak bayar juga tu, nak belanja. Tapi kata budak-budak tu, jangan. Ini kami punya dah. Dah kami niat dah, pula dah. Jadi berebut. Macam tu. Allahu Akbar.
Tu, ya dah. Baik, dibiasakan jadi tangan atas tu. Apa-apa juga kita tanggung. Kita jangan biarkan orang. Tapi bila begitu, bila dah kawan-kawan, anak-anak buah kita dah dia faham macam tu, dia pula nak berlumba-lumba apa semua. Itu yadul ulia khairun yadis sufla. Engkau sentiasa memperbuat yang demikian itu hingga amalan murah hati itu menjadi adat bagimu. Jadi kebiasaan bagi kita. Kalau ada sikit kelebihan tu kita impak. Yang ketiga, amal kita yang nak kita lakukan. Dan engkau perdaya diri engkau dengan mendapat baik nama jika engkau jadi pemurah dan dengan mendapat balasan di dunia dan akhirat. Dan engkau perdaya diri engkau dengan mendapat baik nama jika engkau jadi pemurah dan dengan mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Perdaya tu maksudnya galakkan kita. Bila kita pemurah, ya kita ambil tindakan yang tidak bakhil, kita dapat keuntungan di dunia dan juga dapat keuntungan di akhirat. Allahu Akbar. Ya. Maka apabila sudah menjadi beradat, tapi dah biasa kita macam tu, engkau mengeluarkanlah harta dan menjadi pemurah. Jadi tak ada masalah kita keluarkan harta. Atau mungkin tanda bersyukur kita satu. Syukur kita pada Allah SWT beri rezeki. Kita tahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita murah, Allah bagi lagi, ganti. Dan kalau kita belanjakan pula ke jalan Allah itu dalam Quran, yukhlifu, Allah gantikan apa yang kita belanja. Tapi bukan mesti ganti dengan duit tu, mungkin ada benda-benda lain yang Allah berikan. Kita kena yakin macam tu. Jadi perdaya ya diri kita. Maksudnya ajak diri kita tu supaya dapat kebaikan di dunia jadi pemurah, di akhirat dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila sudah menjadi beradat engkau mengeluarkan harta dan menjadi pemurah, maka engkau hendaklah menghilangkan perdayaan itu dengan beransur-ansur. Kita juga kalau kita tak beri motivasi, kalau perdaya ni kalau bahasa sekarang motivasi lah, bagi motivasi diri kita dulu. Tapi nanti bila jadi budaya kita mau pemurah, yang rasa kita nak nama kebaikan di dunia, nak pahala di akhirat, itu nanti tak ada lagi dah. Jadi budaya kita. Sebab kalau ikut tasawuf tuan-tuan, kita beramal ni mengharapkan pahala pun tak boleh. Itu kalau kira itu sekolah rendah punya. Kita bukan sekolah rendah lagi, kita universiti. Universiti ni beramal tu serah pada Allah SWT. Budak-budak yang sekolah rendah bolehlah. Buat ini dapat ini, buat ini dapat ini. Itu permulaan. Jadi bila dah jadi budaya kita, jangan nak fikirkan lagi itu. Nama di dunia dapat ke tidak, disebut orang pemurah ke itu, jangan sebut-sebut. Tapi mula-mula tu kena bagi motivasi dulu. Dia bila buat dulu. Bila buat dah jadi itu, baru kita ansur-ansur buang yang tu sedikit-sedikit. Itu kaedah dalam tasawuf. Itu namanya riadah nafsiyah. Latihan kejiwaan kita kena macam tu. Nak galak buat baik ni dia kena perdaya dulu, kena paksa dulu, kena bagi motivasi diri kita buat baik walaupun nanti kita dapat orang sebut pemurah. Ini nanti kita dapat pahala di akhirat. Tapi bila jadi budaya itu, yang itu kita buang. Nama itu tak ada lagi dah. Pahala itu pun tak ada lagi dah. Kita buat apa yang Allah SWT suruh. Oleh itu tasawuf tuan-tuan dia tak ada memikirkan lagi pahala ni tak ada. Itu menjejaskan keikhlasan kita juga. Itu permulaan bolehlah. Kita ni bukan lagi dia sekolah rendah lagi dah. Kita berapa? Kalau budak-budak sekolah rendah tu bolehlah buat ini dapat hadiah, buat ini dapat hadiah. Tapi lah besar tak ada lagi dah dapat itu. Ini kewajipan kita sebagai hamba. Itu caranya dalam tasawuf nak melatih. Dia kena mula dulu jadi, bila jadi baru baiki yang merosakkan apa yang kita buat itu fikir. Tapi kita dah buat dah. Kalau aku tak nak Ustaz, kalau aku buat pun nanti tak ikhlas katanya nak dapat nama. Jadi sampai bila pun tak buat. Buat dulu. Lepas tu itu baru dikit-dikit baiki. Itu namanya ditasawufkan. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, pekah itu buat. Bila dah buat itu baru disupikan, dibaiki kalau ada yang merosakkan kerja-kerja amal kita. Jangan nak aku tak nak buat lah kerana pasal tak ikhlas. Jadi bila nak dapat tu?
Buat dulu kalau tak ikhlas. Bila dah jadi budaya kita, keikhlasan tu nanti kita cari sedikit, sedikit, sedikit. Begitu. Sama juga dengan Allah, Ustaz, aku tak nak sembahyang lah katanya, tak khusyuk. Tak khusyuk, jadi tak nak sembahyang. Jadi bila nak khusyuk tu? Buat dulu. Bila dah buat, nanti baru cari jalan macam mana nak khusyuk. Aku katanya selagi tak khusyuk, Ustaz tak nak sembahyang. Tak buat sembahyang, mana tahu nak khusyuk, tak khusyuk. Dapat tak, buat dulu. Baru khusyuknya itu dicari. Begitulah. Jadi ada juga kadang-kadang macam itu salah. Itu kata Al-Ghazali, ya, kita tanam dulu pokok itu, bila dia dah hidup subur berbuah apa semua, baru kita jaga, jangan ada serangga, jangan ada musuh, jangan ada yang menghalang pokok itu berbuahkan dan subur dan sebagainya. Itu gitu. Tapi tanam itu mesti tanam. Tanam itu maknanya pekah tu kena buat dulu. Baru tasawuf itu kita letak. Kalau terus-terus saja nak tasawuf, mana boleh? Kena buat dulu, kena ada pokok dulu. Itu yang kata Imam ya, Malik, man tasawwafa bila tafaqquhin tazandaqa. Siapa bertasawuf tapi tak ada pekah. Pekah tu tak buat, tapi dia bertasawuf, itu zindik. Tapi jangan pula bila pekah kena ada tasawuf pula. Tapi itu ringan sikit. Man tafaqqaha bila tasawufin tapassaqa. Bila berpekah je tak dibaiki tasawufnya, nanti masih ada kesalahan dekat situ, pasti lagi. Itu dibaiki lagi ringan daripada tasawuf tak buat. Begitu. Jadi oleh sebab itu, diperdaya ni maknanya dulu dimotivasikan diri kamu buat, walaupun nak sebut nama orang pemurah, nak dapat pahala. Bila dia jadi budaya kita nanti, nak nama disebut pemurah tu pun kikis. Nak dapat pahala itu pun padam. Terserah pada Allah SWT. Pasal kita sebagai hamba Allah SWT, kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Soal balasan bagi tak bagi itu serah pada Allah SWT. Itu kalau dalam tauhid pula, Allah memberi pahala, Allah memberi dosa pada kita itu bukan wajib, bukan mesti pada Allah SWT. Terpulang pada dia. Keharusan daripada Allah SWT. Jadi oleh sebab kita sebagai hamba ni kita buat dan kita baiki itu semua, jangan ada mengharapkan pahala. Kita kalau saya cerita macam ni, Ustaz, sembahyang tak nak pahala, nak pahala, tapi jangan kita sembahyang tu nak dapat pahala, belum tentu lagi dapat. Sebab pahala tu Allah yang bagi. Buat saja dulu. Baiki apa yang kita buat. Macam itulah. Takut pula bila dengar, gila Ustaz, beramal tak ada pahala. Maksudnya apa yang kita buat tu jangan jangan dikaitkan buat ini dapat ini. Tak tentu lagi. Buat dulu, serah pada Allah SWT. Pahala itu kerja Allah SWT yang bagi. Untuk kalau belajar tasawuf lah. Dia tasawuf tadi macam tu tuan-tuan. Keikhlasan tu mesti sepenuhnya. Pahala pun tak ada. Nak surga pun tak ada. Nak nama lagi lah tak ada. Allahu Akbar. Apa yang kita nak? Keridaan Allah saja. Itu yang ungkapan orang-orang tasawuf. Itu dia ungkapan orang tasawuf. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, tujuan aku mendekatkan diri padamu saja. Keridaan saja yang kita nak. Bukan nak surga, bukan nak pahala. Itu memang kurniaan Allah SWT, itu pulang pada dia. Tapi jangan dikaitkan dengan ketaatan dan keabdian kita pada Allah SWT. Okay. Nak di azan, di dalam azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Baik, itu tadi tuan-tuan cerita hubul mal, sayang, kasih, cinta kepada harta menjadikan kita bakhil. Itu salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak. Jadi bukan kita tidak dibenarkan kaya, sila kaya, tapi jangan bakhil. Jadi bukan kekayaan itu yang salah, bukan harta itu yang salah, yaitu sifat, sikap bakhil itu penyakit hati itu dalam tasawuf. Jadi bila kita baca tasawuf ni pula, oh kalau macam tu tak payah kaya lah. Tidak, sila berusaha berikhtiar dengan jalan yang halal, dengan jalan yang baik syariat. Rezeki kita ni tuan-tuan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita je tak tahu. Tercatat dekat Lauh Mahfuz. Sejak kita umur 120 hari dalam rahim sudah rezeki dia berapa, apa dia, di mana, semua ada. Jadi kalau kita dijanjikan orang kaya, itulah jangan bakhil. Jangan. Alhamdulillah. Jangan pula, oh ya aku tak nak lah kaya. Jangan. Dia berusaha. Kita tak tahu ketentuan Allah SWT. Itu kan semua sudah ada masing-masing. Masa 120 hari dalam kandungan itu. Ajalnya, ya, harta rezekinya dan sebagainya. Dan habuannya semua ada ditentukan. Jadi macam tu je lah. Bukan pula bila belajar tasawuf ni kalau macam tu tak payah kaya lah Ustaz. Tidak. Baik, selesai itu pasal yang kelima mengenai tentang hubbul mal ataupun ya kikir ataupun bakhil. Pasal yang keenam nanti kasih pada kemegahan pula. Lebih kurang adik-beradik juga. Kasih pada kemegahan, kedudukan, pangkat, nama dan sebagainya. Itu kita bincang. Jadi bukan kedudukan tu yang salah. Kalau kita bincang juga. Macam tadilah, harta tu bukan harta tu yang salah. Kita yang salah. Jadi kalau kedudukan kemegahan pula nanti, itu namanya hubbul jah. Jangan disalahkan, jangan pula kalau macam tu tak nak usah jawatan. Tidak.
Nanti kita bincang akan datang. Jadi untuk malam ini setakat itu saja. Mudah-mudahan kita sama-sama bila bincang tasawuf macam itulah dia tuan-tuan. InsyaAllah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan, kalau ada pertanyaan ataupun ada pandangan tentang harta kekayaan. Jangan jadi bakhil. Tak ada ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri dengan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.